Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama berkumpul di surau ini untuk mendengarkan satu ceramah yang berkaitan dengan hafazan. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan untuk tanpa membazirkan masa. Apa yang kamu hendak tahu tentang teknik hafazan Al-Ihsan? Sebelum Ustaz nak terangkan teknik itu, Ustaz akan perkenalkan dulu apa maksud Al-Ihsan. Okey? Al-Ihsan ni bukan robot bukan. Nama dia bukan Ihsan. Yang Ihsan tu adalah kami punya, Ustaz punya kit hafazan. Ustaz tunjuk kit hafazan dia. Okey. Nampak tak ni? Ni adalah kit hafazan yang mana kamu akan dapat seorang satu. Okey. Okey, kit ni dia ada sejarah dia. Ada sejarah dia penciptaan. Macam mana terhasilnya kit hafazan ni? Okey. Sebenarnya kalau kamu nak tahu, ini adalah atas inisiatif Ustaz melihat pelajar-pelajar Ustaz yang mana sangat lemah dalam menghafaz Al-Quran. Susah nak menghafaz Al-Quran. Orang kata tu bebal, tak gerak-gerak. Rupa-rupanya bukan masalah otak. Rupanya ada pelbagai permasalahan. Nanti Ustaz akan jelaskan. Antara sebab-sebab kenapa kamu tak boleh nak menghafaz Al-Quran. Kenapa kamu susah nak menghafaz Al-Quran. Kadang-kadang lambat nak hafal Al-Quran. Satu hari susah nak dapat satu muka, kan? Okey, jadi Ustaz akan terangkan apa punca dia dan sebab apa Ustaz mengadakan teknik ini. Okey, jadi bila Ustaz tengok pelajar Ustaz tengok mereka, Ustaz perlu buat sesuatu untuk nak membantu beliau. Jadi apa yang Ustaz faham, yang mana perkara ini Ustaz dah lalui dan Ustaz dah tahu. Kalau kamu nak tahu, teknik Al-Ihsan ini adalah idea daripada sejak Ustaz berada di Mesir. Ustaz berada di Mesir, Ustaz dah dapat dia punya ilham. Ustaz di Mesir ada satu tempat, iaitu untuk menyucikan hati. Okey? Untuk menyucikan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu Ustaz mencari-cari apa yang perlu kita nak ada dalam diri kita, iaitu kita kena menyucikan hati kita supaya kita mendapat ketenangan. Sebab Al-Quran boleh menerima dengan hati yang suci. Kalau hati yang tidak suci, bila dia menerima Al-Quran, dia susah nak menghafaz. Bukan susah nak menghafaz saja, susah nak mendekati. Nak dekat dengan Al-Quran pun dia tak ada feel. Dia tak ada rasa macam semangat nak menghafaz. Itu sebab kalau kamu perasan, kalau kamu balik rumah, perasan tak? Balik je daripada sini, daripada rumah, kamu akan rasa apa? Rasa berat nak menghafaz, betul tak? Sebab apa? Sebab hati kamu telah dihitamkan semasa di rumah. Kemungkinan kamu tengok handphone, main game sehingga melalaikan. Kamu tengok video sehingga melalaikan. Kamu tengok cerita-cerita yang tidak berfaedah sehingga melalaikan. Hati menjadi hitam. Bila sampai di sekolah, kamu nak menghafaz Al-Quran, kamu nak mengulang Al-Quran, kamu tak ada feel. Sedangkan bukan kamu tak boleh menghafaz Al-Quran. Bukan kamu tidak boleh menghafal Al-Quran, tetapi hati kamu Allah tidak izinkan untuk kamu menghafaz Al-Quran. Boleh faham? Jelas? Itu yang kamu nak kena jaga. Itu sebab Al-Ihsan ini dia berkaitan dengan penyucian dan ketauhidan. Dengar tu. Hanya orang yang bersedia, berniat untuk menanggung Al-Quran adalah hanya orang yang benar-benar menyucikan hati dia. Itu sebab ada orang menghafaz Al-Quran dipaksa oleh mak ayah dia. Okey, dipaksa.
Bila dia paksa, hati dia memang tak nak menghafal Quran, hati dia memang tak ada ingin nak menghafal Quran, maka kesannya apa? Dia akan memberontak. Bila dia memberontak, dia pun tidak menghafaz Al-Quran. Sudahnya, apa yang berlaku? Guru-guru tengok pelajar ni macam tak boleh nak pergi, sudahnya dia kena keluar daripada sekolah. Berlaku di sekolah Ustaz, sekolah menengah agama nilai. Setiap bulan kadang-kadang keluar masuk, ganti-ganti. Sampai sekarang ada lagi yang nak keluar. Tapi dah tak adalah untuk bulan yang baru ni, yang sebelum ni lah. Okay? Jadi itu adalah satu perkara penting yang kamu kena tahu, iaitu kesediaan kamu bila nak menghafaz Al-Quran. Pastikan hati kamu bersedia untuk menghafaz Al-Quran. Okay. Jadinya, Ustaz melihatlah anak-anak murid Ustaz, kenapa? Rupa-rupanya dia ada masalah hati. Bukan masalah akal, bukan masalah otak, bukan dia tak boleh menghafal, tetapi hati dia. Bila balik daripada sekolah, daripada rumah, dia nak menghafaz Al-Quran, tak ada feeling, tak ada mood. Jadi apa Ustaz buat? Itulah sebenarnya peranan seorang guru tahfiz, yang mana peranan dia adalah untuk memberi motivation kepada anak murid, supaya anak murid itu mendapat dorongan dan mendapat ubat penenang ataupun nasihat-nasihat yang baik. Kerana pelajar-pelajar, kita pun kadang-kadang memerlukan ubat, iaitu nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Kena ada nasihat, kena ada penerangan yang boleh membawa kepada penjelasan, bukan kepada tekanan. Ada juga nasihat membawa kepada tekanan, ada juga nasihat membawa ketenangan. Jadi pilihlah nasihat-nasihat yang boleh memberi dorongan. Okey. Jadi apakah Ustaz akan tunjuk apakah dia punya pendapat anak murid Ustaz setelah menggunakan kit hafazan. Setakat ni alhamdulillah semua pelajar Ustaz dah khatam Al-Quran semenjak di tingkatan 4 kecuali 2 orang. Anak murid Ustaz ada 7 orang. 2 orang lagi belum khatam, tetapi baru-baru ni dah seorang dah habis khatam, tinggal lagi seorang lagi. InsyaAllah bulan 8 ni dia khatam. Maksudnya sebelum masuk tingkatan 5 dia dah habis. Ustaz pesan pada kamu-kamu ni yang tingkatan 1. Ustaz bagi tahu. Kamu bila nak menghafaz Al-Quran, jangan habis khatam tingkatan 5. Walaupun sukatan pada tingkatan 5. Betul tak? Sukatan kamu tingkatan 5, betul tak? Ustaz pesan awal-awal jangan habis masa tingkatan 5. Sebab apa? Sebab tingkatan 5 kamu sangat sibuk. Ketika itu kamu tak sempat nak murajaah. Kamu sebab apa sibuk? Sebab kamu nak SPM, kamu ada kelas tambahan, kamu ada macam-macam aktiviti. Kamu ada macam-macam modul ataupun projek. Dalam satu subjek tu banyak kamu punya projek. Kamu punya pentaksiran, lisan lagi banyak. Jadi dari sekarang kamu tingkatan 1 kena ada target. Okay? Kena ada target. Kamu kena tanam diri kamu, azam dalam diri kamu, kamu kena khatam pada tingkatan 4. Boleh? Sebab apa? Ada pelajar Ustaz yang khatam tingkatan 3. Lagi awal. Apa dia punya kelebihan kalau khatam tingkatan 3? Tingkatan 4, tingkatan 5 dia hanya murojaah sahaja. Murojaah dia ada, kalau kita SPM, dia ada murojaah SPM dan ada murojaah 30 juzuk. Okey? Murojaah 30 juzuk ni memang makan masa dah. Kalau murojaah SPM, insya-Allah tingkatan 4, tingkatan 5 sempat kamu nak murojaah. Okey? Jadi pastikan muqarrar kamu sekarang tingkatan 1, juzuk 1 sampai juzuk 30 sampai 5 5 ke 6? 6. Okey. 5 kan? Okey. 30 hingga 5 juzuk.
Maksudnya, jangan kamu target 5, tapi kamu target lebih daripada 5. Boleh? Macam tu kamu punya targeting. Barulah masa kamu tak terabai. Barulah kalau kamu balik asrama, balik daripada rumah, kamu tak buang masa. Okay? Sebab Al-Quran ni, kita kena sibuk. Kena sibuk dengan Al-Quran. Kalau kita asyik menyibuk benda selain daripada Al-Quran, kita susah nak menghafaz. Okay? Kita kena jadikan Al-Quran itu adalah kawan karib kita. Boleh? Okey, baik. Okey, kita dengar dulu apakah pendapat mereka. Okey, dia cakap apa? Dia kata dia tak perlu lagi nak tutup dengan tangan. Dia guna kit hafazan je. Dia kata tarik je macam ni. Okey, apa guna dia ni? Guna dia ni adalah untuk kamu dapat fokus. Bila ayat Al-Quran tu, kan? Bila kamu tengok ni ayat Quran, dia ikut baris. Okey. Selalunya memang kena guna yang di belakang. Okey. Yang depan ni hanyalah hiasan. Yang belakang ni putih supaya kamu tak ada gangguan ketika kamu menghafaz Al-Quran. Okey. Jadinya bila kamu letak dekat Al-Quran ayat tu satu baris, kamu dapat fokus. Kalau kamu tak ada ni, kamu akan nampak ayat yang lain. Betul tak? Kamu akan dapat serabut. Betul tak? Kita dah baca ayat lain pula. Tersasar. Betul? Sebab dia terlampau banyak ayat dia. Betul? Jadi kit ni adalah tujuan untuk dapat berfokus ayat itu. Jadi tak perlu kamu nak tutup tangan apa. Kamu just tutup macam ni je. Ataupun mudah dia bila kamu nak tanda. Bila kamu nak hafaz, kamu nak tutup, kamu boleh buka dengan mudah. Tanpa kamu cari-cari makan masa. Faham Okey. Okey. Ini adalah hadis Nabi SAW berkaitan dengan Al-Ihsan. Okey, Al-Ihsan. Apa itu Al-Ihsan? Siapa boleh jawab? Kenapa Ustaz menamakan teknik ni ada Al-Ihsan? Sebab dia ada kaitan dengan hadis Nabi SAW. Apa dia? Bacalah. Cuba baca. Qala fa akhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Apa maksud dia? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Okey, hadis ni kalau kamu nak tahu ini adalah hadis berkaitan dengan iman. Hadis berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman dan hari kiamat. Semasa Nabi SAW berjumpa dengan malaikat. Malaikat datang bertanya kepada Nabi SAW. Apakah malaikat tanya? Wahai Nabi, apakah rukun Islam? Nabi pun menjawab. Betul? Lepas tu, apakah rukun iman? Nabi pun menjawab. Sehinggalah ditanya oleh malaikat, Fa'akhbirni, wahai Muhammad, katakanlah, apakah itu Al-Ihsan? Maksudnya Al-Ihsan ni adalah sebahagian daripada Islam yang perlu kamu tahu. Jadi apa maksud dia? Ka'annaka tarah. An ta'budallah maksudnya sesungguhnya beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Okey. Setakat ni kamu boleh faham tak? Beribadah seolah-olah melihatnya. Okey, kalau nak perbahaskan dalam ni memang sangat panjang. Ustaz akan ringkaskan. Yang tu mungkin kamu kurang faham. Betul? Sebab dia terlampau tinggi dalam kefahaman. Itu perlukan masa. Lepas tu ada lagi fa in lam takun tarah. Kalau kamu tidak nampak. Dalam ibadah tu kamu tak nampak, tapi kamu rasalah Allah itu melihat kamu. Yang ni boleh, betul tak?
Tapi ada orang, dia tak rasa tau Allah tu lihat dia. Tu masalah. Itu maksudnya dia belum capai lagi ihsan. Kalau dia merasakan Allah itu melihat dia, itu maksudnya dia dah dapat sedikit al-ihsan. Kalau dia dapat lagi seolah-olah melihat Allah, itu maksudnya paling sempurna dalam al-ihsan. Faham? Jadi dalam menghafaz Al-Quran, kita kena ada perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang tidak merapatkan hubungan dengan Allah, sedangkan dia ahlullah, maka dia adalah ahli palsu, fake. Dalam orang Inggeris cakap fake lah. Sebab Allah kata apa? Sesungguhnya orang yang menghafaz Al-Quran itu, ataupun orang yang membaca Al-Quran itu adalah ahlullah, ahli Allah. Mana mungkin orang yang tidak menghampirkan diri dengan Allah, dia ahlullah. Jadi dalam perkara ini kamu kena tahu, kamu kena ada ihsan dalam diri kamu. Setiap perkara yang kamu lakukan, kamu kena tahu Allah sentiasa melihat kamu. Kalau kamu nak melakukan perkara buruk, mencuri, ataupun kamu nak melakukan satu maksiat, kamu kena tahu Allah memerhati kamu. Betul tak? Jadi kalau tak ada yang perasaan ini, kamu cubalah untuk mendekatkan diri kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Okey, apakah kaitan hadis ihsan ni dengan teknik menghafaz al-ihsan ni? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Apa? Tak dengar. Bukan. Siapa boleh jawab hadis tadi al-ihsan dengan teknik al-ihsan tadi? Ini jawapan ada yang dekat depan ni. Cuma nak bagi kamu faham. Siapa boleh jawab? Ada yang malu ni. Ustaz pun nak sebut nama pun tak tahu. Okey, ada nama ni Syahid. Syahid. Apa yang kamu faham tentang hadis ihsan tadi dengan teknik al-ihsan? Okey, siapa boleh dapat? Angkat tangan. Al-ihsan ni diandaikan macam time kita beribadah tu, macam kita macam nampak Allah lah maksudnya. Lepas tu Allah akan melihat kita pula. Kaitan dengan teknik apa? Teknik tu pula, kalau teknik hafazan pula, hati kita kena suci. Okey, jawapan yang tepat sebenarnya, apa kaitannya? Kamu tengok highlight dia. Beribadahlah kamu seolah kamu melihat Allah. Jadi teknik ni sebenarnya nak mengajak kamu supaya kamu menghafaz Al-Quran seolah-olah kamu melihat ayat Al-Quran. Faham? Kalau macam soal Al-Fatihah kan? Al-Fatihah. Kamu nampak tak ayat dia? Nampak tak? Alif, Lam, Ha, Mim, Dal. Allah. Betul? Itu maksudnya ihsan. Maksudnya kamu nampak ayat tu. Itu adalah hafazan yang orang kata betul-betul dia muttaqin. Okey, yang betul-betul dia yakin dengan hafazan dia. Maksudnya dia boleh tahu atas ke bawah ke tengah ke, dia boleh tahu. Inilah yang dikatakan menghafaz seolah-olah kamu nampak ayat Al-Quran. Sedangkan kamu tak ada Al-Quran di depan, tapi kamu dengan ihsan kamu nampak. Faham? Itu juga maksudnya seolah-olah kita melihat Allah. Maksudnya apa? Kita punya sanubari hati kita, kita punya nur hati kita seolah-olah nampak Allah. Itu maksudnya. Itu kalau dah orang kata dah tahap ke situ. Tapi ustaz tak ajak kamu ke situ.
sebab dia sangat ni perlukan ni Ustaz ajak kamu ke sini saja. Maksudnya macam mana kamu nak melihat ayat Al-Quran. Okey. Boleh faham tak? Boleh. Kalau tak faham boleh angkat tangan tanya Okey, terus. Okey, ini pengenalan persediaan. Okey, sebenarnya kalau kamu nak tahu, Ustaz ada grup Telegram, iaitu grup Telegram Al-Ihsan. Grup Telegram Al-Ihsan ni ada banyak informasi tentang teknik ihsan. Jadi balik ni daripada rumah kamu boleh tengoklah, search Ustaz punya nama Telegram, teknik Al-Ihsan, teknik menghafaz Al-Ihsan. Kamu boleh tengok balik apa yang kadang-kadang kamu terlepas pandang. Maksudnya kalau kamu tak tengok nota pun tak apa. Kamu tak tengok nota, kamu tak tulis nota pun tak apa. Kamu boleh tengok balik dekat dalam Telegram sebenarnya. Ilmu yang paling bagus adalah ilmu yang dicatat di dalam hati, bukannya di kertas. Kalau kamu tulis di kertas, belum tentu lagi masuk dalam hati. Tak entah nota-nota yang kamu dah tulis hilang entah ke mana. Kan? Selalu macam itulah. Tapi kalau jenis yang suka tulis nota, Ustaz tak larang dah, tulis je. Okey? Mudah-mudahan nota yang kamu tulis tu kamu boleh tengok balik dan boleh ingatkan balik. Persediaan sebelum menggunakan teknik Al-Ihsan. Okey. Sebenarnya kalau kamu nak tahu, gunalah apa cara sekalipun, teknik Ihsan ke, teknik Al-Baghdadi ke, teknik Al-Syafi'i ke, teknik Al-Iraqi ke, kalau kamu tak ada persediaan yang betul, sama sahaja kamu tidak boleh nak dapat. Faham tak? Sebab apa? Persediaan adalah sangat penting dan sangat utama dalam menghafaz Al-Quran. Apa persediaan dia? Ini adalah aliran kita punya perjalanan program pada pagi ni. InsyaAllah nanti kita akan ada praktikal lah sikit. Okey, sebelum tu Ustaz akan terangkan dulu. Okey, ini ihsan dia. Ihsan, ada orang ada jenis ihsan dia kurang jelas. Dia nampak ayat Al-Quran dia macam ni. Dia macam agak apa, sama-sama nampak tak nampak, betul? Okey. Yang ni sederhana jelas. Dia bolehlah nampak sedikit. Okey. Yang ni adalah sangat jelas. Maksudnya dia nampak betul. Bayangan tu dia sangat nampak. Itu sebab dalam bayangan ni kita kena latih untuk melihat dengan jelas. Bila kita bayang sesuatu, dia ada kaitan dengan apa? Anggota badan kita dia ada kaitan dengan otak, dengan hati. Kita bayang guna otak, lepas tu hati. Kalau hati kita ada gangguan, boleh tak kita nak bayang? Tak boleh. Nak bayang je teringat emak, nak bayang je teringat ayah, nak bayang je teringat adik kat rumah. Nak bayang je teringat pula handphone kat rumah. Kan? Sudahnya kamu tak dapat nak bayang. Al-Quran pun tak ke mana. Walaupun kamu berada di waktu hafazan, kamu telah membazir waktu kamu. Seolah-olah kamu tak hadir pun dalam kelas sebenarnya. Okey? Itu maksud Al-Ihsan. Yang mana dia lebih kepada berfokus hati kamu. Okey? Okey, ini adalah persediaan sebelum menghafaz. Okey, niat kerana Allah. Ini biasalah. Persediaan sebelum menghafaz. Persediaan ni dia ada banyak kategori. Kategori yang pertama kerohanian. Yang kedua fizikal. Yang ketiga persekitaran. Ada tiga kategori yang kamu kena tahu dalam persediaan untuk menghafaz Al-Quran. Okey. Sudah tentunya persediaan yang paling utama adalah niat. Kalau kamu belajar pun kitab-kitab fiqh ke, memang dia bermula daripada niat. Innamal innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bermula daripada niat. Kamu datang masuk sekolah
sekolah sekolah menengah sains Kuala Pilah ni, apakah niat kamu? Kamu nak jadi apa? Ke kamu dipaksa oleh mak ayah kamu? Ni, kamu datang sekolah smart scaping untuk apa? Siapa nama? Rin, Syaril. Kenapa? Untuk menghafaz Al-Quran. Tu je. Okey. Ni siapa nama ni? Auni. Auni. Kenapa nak datang sekolah smart scaping ni? Ada kawan? Apa Quran? Apa lagi Ni baju apa ni? Ni apa? Koperasi? Apa? Setakaan? Pengawas? Apa? Baju sekolah? Oh, baju sekolah. Okey, ya. Apa nama? Kenapa kamu nak datang sekolah ni? Tak dengar? Mak ayah suruh? Oh, nak masukkan mak ayah dalam syurga. Okey, bagus. Okey, lagi lain. Ada jawapan yang best? Okey. Jawapan kamu sangat bagus. Cumanya kamu kena tahu. Okey? Dalam apa-apa perkara dalam kita nak menghafaz Al-Quran perlu jelas. Okey? Perlu jelas. Sebab apa? Kalau kamu tak jelas, kamu punya matlamat menghafaz Al-Quran, kamu tidak akan bersungguh-sungguh dalam menghafaz Al-Quran. Semangat kamu akan kurang. Jadi apakah kamu punya niat sebenarnya dalam menghafaz Al-Quran? Yang sebenarnya? Okey, jawapan yang kamu kena ada, ini adalah kehendak Allah. Ustaz sendiri menghafal Al-Quran, Ustaz niatkan ini adalah kehendak Allah. Sebab apa? Allah yang mendorong kita nak menghafaz Al-Quran. Bila Allah mendorong kita, maksudnya Allah melantik kita untuk menjadi hafizul Quran. Nampak? Kita kena buat kerana Allah. Itu maksud kerana Allah. Kita buat ni, nak menghafaz Al-Quran ni adalah sebab kehendak Allah sendiri yang nak kita menghafaz Al-Quran. Jadi, buatlah kerana Allah. Yang sebenar-benarnya adalah kerana Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkaulah juga yang mendorong aku datang ke sekolah ni, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau jugalah yang menyenangkan hati aku untuk merapatkan Al-Quran. Engkau juga adalah yang menjadikan aku hafizul Quran. Bukannya atas kehebatan aku, bukan atas kepandaian aku untuk nak datang sini untuk jadi pandai semata-mata. Tidak. Ini adalah kerana kehendakmu, ya Allah. Betulkan niat kamu. Boleh? Kalau kamu betulkan niat kamu, insya-Allah kamu boleh terus. Selain yang tadi yang kamu sebut tadi tu, menghafaz, boleh masukkan mak ayah kamu dalam syurga, itu adalah kelebihan. Okey? Maksudnya kelebihan itu adalah sangat bagus. Sangat mendorong kita ke arah ke situ. Betul? Menghafaz adalah satu kelebihan. Tetapi jangan kita ada satu perasaan selain daripada Allah. Maksudnya apa? Kita nak menghafaz ni supaya kita untuk jadi orang yang menghafaz Al-Quran. Kalau sampai situ saja tanpa ada Allah, maksudnya kita dah lari kepada konsep kerana Allah. Okey, maksudnya kalau kita dapat kelebihan itu memang dah tentu Allah janjikan. Tetapi kita tidak berfokus ke situ. Tapi memang Allah dah jamin. Maksudnya tak perlu lagi kita nak fikir. Macam contoh Nabi SAW. Apakah kelebihan Nabi? Apakah mukjizat Nabi? Apa mukjizat Nabi? Apa dia? Belah bulan lagi. Yang paling besar apa? Al-Quran. Kamu bayangkan Nabi SAW adalah ummi. Betul tak? Adalah
ummi, tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Tetapi atas mukjizat Nabi SAW, walaupun dia ummi, tetapi Al-Quran di dada dia. Itu adalah kelebihan mukjizat Nabi. Tetapi atas sebab apa Nabi dapat Al-Quran? Atas sebab apa? Atas sebab apa dia dapat Al-Quran? Adakah dengan kepandaian dia? Adakah dengan UPSR dia 5A? Adakah disebabkan dia otak genius? Adalah disebabkan Nabi SAW yang cenderung ke arah kebaikan. Semasa Nabi hendak ke satu majlis, tapi Allah tahu isi hati Nabi SAW. Allah dorongkan dia pergi ke Gua Hira. Untuk apa? Untuk membersihkan hati daripada perkara-perkara maksiat. Banyak perkara-perkara yang menindas ketika itu. Berfoya-foya, minum arak, main judi, main riba, perzinaan. Ketika itu adalah zaman jahiliah. Tetapi Nabi SAW, kerana hati yang bersih, hati yang mana ingin Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sanggup mengasingkan diri dia dengan Allah di Gua Hira. Nampak tak dia punya konsep dalam niat mendapatkan Al-Quran. Nabi pun tak tahu dia dapat Al-Quran. Tapi disebabkan dia mengejar Allah, Allah memberi dia anugerah. Maksudnya kelebihan-kelebihan kamu dapat itu sebenarnya adalah anugerah sahaja. Kalau dapat, kita ucapkan Alhamdulillah. Okey, bukannya tujuan sebenar. Okey? Sebab apa? Takut-takut bila dia kejar kelebihan-kelebihan tu, sudah nanti bukan kerana Allah Subhanahu Taala, bila diuji oleh Allah, sebab ada berlaku orang yang menghafal Quran diuji oleh Allah, dia jenis yang bukan orang kata orang kata dia menghafal Al-Quran, tapi hati dia nak ke arah Islam tu kurang. Ada jenis macam ni. Itu sebab boleh jadi fitnah ke atas Al-Quran. Jadi Allah uji sebenarnya hati dia. Jadi berhati-hatilah. Kita bila-bila saja boleh diuji, insya-Allah. Okey, seterusnya. Yang kedua adalah membersihkan hati. Okey, sebenarnya tujuan kita nak bersihkan hati tu adalah untuk kita nak menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ada perhubungan dengan Allah. Sedangkan Al-Quran itu adalah milik siapa? Milik Allah. Tetapi kenapa kita tidak mahu mendekatkan diri kepada Allah? Sedangkan Al-Quran itu daripada Allah. Maksudnya apa? Nak tak nak, bila kamu menceburi Al-Quran, sudah tentu kamu kena rapatkan hubungan kamu dengan Allah. Ada kontak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab boleh bagi jawapan. Sebab apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi. Wahai Muhammad, jangan kamu melajukan kamu punya bacaan untuk nak mendapatkan hafazan. Inna alaina jam'ahu Qur'ana. Sesungguhnya Allah lah yang boleh mengumpulkan ayat Quran di dalam dada kamu. Apa maksud dia? Tak faham? Okey, senang cerita, yang boleh memberi kamu menghafaz itu siapa? Allah, betul. Jadi, adakah kamu nak meninggalkan Allah? Itu maksudnya. Nak tak nak, kamu kena rapatkan hubungan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu nak tahu, kamu ni adalah jalan-jalan ahli apa? Ahli para nabi, para rasul. Ahli para nabi dan para
Rasul yang mana memegang kitab. Kamu memegang kitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa memegang kitab Injil. Nabi Daud memegang kitab Zabur. Nabi apa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa kitab apa? Taurat. Faham tak? Kamu ni adalah ahli yang mana segolongan dengan para nabi dan para rasul. Adakah para nabi dan para rasul itu adalah orang yang tidak ada perhubungan dengan Allah? Tidak. Semestinya dia perlu ada perhubungan dengan Allah. Bila dia ada perhubungan dengan Allah, apakah dia kena buat? Dia kena patuh, taat kepada Allah, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Itu dia punya persediaan sebelum kita nak menghafaz Al-Quran. Kalau tidak, kamu tak ada, orang kata, semangat nak menghafaz Al-Quran. Betul tak? Kamu rasa macam kosong je. Innal ladzina kafaru sawa. Hati kamu kena paksa mak ayah kamu tu. Oh, kenapa aku kena menghafal Quran ni? Sebab apa? Niat kamu tak settle. Kamu akan masuk sekolah ni macam seolah-olah kamu duduk di dalam penjara. Betul tak? Lama kena asing duduk duduk asrama lah. Dah lah asrama tak ada aircon. Asrama kamu ada aircon ke? Tak ada. Tak ada aircon. Lepas tu kelas ada aircon. Tak ada juga aircon. Kantin tak ada juga. Surau pun sebab ada aircon sikit. Kan? Lepas tu jelas zaman sekarang zaman ni panas kan? Ustaz dulu belajar dekat sekolah menengah agama nilai, ustaz masuk tu tak cukup katil. Ustaz terpaksa duduk satu katil dengan abang ustaz. Nampak? Nak katakan susahnya. Kita ni nak belajar ni kena ada pengorbanan sikit. Sebab sekolah menengah agama nilai masa tu dia daif lah. Terpaksa kongsi satu katil dengan abang ustaz. Itu nasib baik ada abang ustaz. Kalau tak ada abang ustaz, tak dapat ustaz masuk sekolah tu. Okay? Jadi kita kena ada pengorbanan dalam diri kita. Bila kita benar-benar betulkan niat kita, baru kita boleh tempuh segala cabaran-cabaran ni. Kamu boleh tempuh duduk di asrama ni dengan keadaan yang tenang walaupun ia pahit. Okay? Kamu boleh tempuh dengan sangat mudah walaupun ia sangat susah. Okay? Jadi kamu kena betul balik kamu punya mindset kamu. Sebab apa? Kamu ni lah adalah bakal-bakal pendakwah. Kamulah adalah waris para anbiya. Kamulah yang akan menyumbang kepada masyarakat, yang akan menyebarkan syiar-syiar Islam. Kamulah orangnya. Janganlah kamu menarik diri kamu sedangkan Allah telah memilih kamu, walaupun kamu dipaksa oleh mak ayah kamu. Kadang-kadang kalau kita masuk sini, mak ayah kita paksa, itu sebenarnya kadang-kadang itu ada asbab. Manalah tahu bila kamu dah masuk sini kan, kamu tiba-tiba mendapat hidayah. Wish, aku pun seronok juga duduk dekat sini hafal Quran semua walaupun awal-awalnya aku kena paksa. Itu kadang-kadang boleh jadi asbab. Mudah-mudahan saya doakan kamu yang ada dekat sini, mudah-mudahan Allah memudahkan hati kamu dan seronok dalam menghafaz Al-Quran. Walaupun kamu tidak selesa fasiliti dekat sini. Tapi Ustaz tengok kat sini alhamdulillah okey je, tak ada masalah. Makanan best tak? Best. Best apa? Dekat tak best. Ustaz tahulah Ustaz jadi kamu belajar dekat sana merungut. Tapi Ustaz bagi inilah positifkan dia orang, Macam itulah kamu kena bersyukur, Kena bersyukur. Jadi kuatkan hati kamu, insya-Allah kamu dah berada di sekolah ni. Sebenarnya Allah, hakikatnya Allah yang melantik kamu sebagai pelajar di sekolah ni untuk menghafaz Al-Quran, bukannya mak ayah kamu sebenarnya. Okay, kamu kena melihat, itulah dikatakan apabila kita dah ada hubungan dengan Allah. Kita dah tak nampak dah orang, tapi kita nampak takdir itu.
Oh, rupanya ni lah takdir aku. Aku kena ikut takdir ini. Faham? Okey. Membersihkan hati. Okey. Bila kita nak menghubungkan diri kita dengan Allah, mesti ada cara. Betul? Ada cara dan ada jalan. Jalan dia apa? Jalan dia adalah menyucikan hati. Kalau kita nak nak hubung ni, tapi tak tahu cara, pun masalah juga. Betul? Jadi macam mana cara dia? Siapa boleh tahu? Boleh bagi jawapan? Siti. Siti Nur. Ba'iyah. Macam mana kamu menyucikan hati? Macam mana nak membersihkan hati? Siapa boleh jawab? Ni, siapa nama ni? Yang belakang yang baju kuning tu. Baju kuning. Macam mana cara menyucikan hati? Tahu? Okey. Ustaz bagi cara mudah cara mudah. Okey, yang pertama kamu bertaubat. Apa-apa perkara nak menyucikan hati, yang pertama sekali adalah bertaubat. Okey. Sebab benda ni bukan Ustaz sendiri yang buat. Ni yang Ustaz cakap tadi, Ustaz masa tu Ustaz dapat ilham dekat Mesir sebab Ustaz jumpa seorang guru ni dan Ustaz buat. Okey, cara dia apa? Pertama, kita kena azam diri kita, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya cukuplah untuk aku melakukan perkara yang dilarang. Aku ingin bertaubat dan ingin patuh kepadamu, ya Allah. Aku ingin membuat perkara yang Engkau suka, ya Allah. Kena ada niat macam tu. Maksudnya kamu dah mula dah nak menghubungkan diri kamu dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sebenarnya, ya Allah, sangat lemah. Aku adalah pendosa, ya Allah. Ya Allah, kau berilah aku akhlak-akhlak yang baik, ya Allah. Macam tu doa. Jadi apa yang Ustaz buat selepas tu, Ustaz pun mandi taubat. Taubat. Bukan mandi wajib je bukan mandi wajib je ada. Mandi taubat. Maksudnya mandi macam biasa, cuma niat kamu bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa yang ada di anggota kamu tu Allah hapuskan. Sebab dosa-dosa kita ni kadang-kadang tak tahu, kan? Kadang-kadang mulut kita yang berdosa, suka mengumpat, suka mengeji kawan, kan? Maka kita sucikan dengan air, menyucikan mulut kita. Kadang-kadang kaki kita melakukan kezaliman, kan? Memijak tempat yang tidak berfaedah. Kadang-kadang tangan kita, kadang-kadang mata kita, kadang-kadang telinga kita. Maka kita syariatkan dengan mandi wajib, mengisyaratkan kita bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyucikan anggota badan kita dan kerohanian kita. Okey, faham Okey, itu yang pertama. Yang kedua, cara nak menyucikan hati adalah kamu kena solat sunat, sedekahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Siapa boleh jawab? Kenapa? Sebab kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa maksud dia? Kalau kamu ingin Allah Subhanahu wa taala, tuhibbunallah, kalau kamu suka Allah, maka fattabi'uni yuhibbukum. Maksudnya ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu nak mengadakan hubungan kamu dengan Allah, maka jangan kamu lepas dengan Nabi ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kamu boleh merapatkan diri kamu dengan Allah tanpa Nabi. Rasa-rasanya kamu nak rapat dengan Allah, boleh terus direct tak? Tak boleh. Sebab Nabi SAW itulah perantaraan
untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab jangan kita meninggalkan jasa-jasa orang-orang terdahulu. Jangan meninggalkan jasa-jasa orang terdahulu, lebih-lebih lagi para nabi dan para rasul. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri adalah nabi yang terakhir, iaitu umat Muhammad SAW. Kitalah umatnya. Jangan kita menjadi orang yang kurang ajar, tidak mahu mendekatkan para nabi dan rasul. Konon-kononnya nak nak rapat dengan Allah saja. Buat apa salawat-salawat ni kan? Tak boleh macam tu. Kita kena bersalawat kepada Nabi SAW. Supaya apa? Supaya apa? Memang Allah kata kalau kamu nak dapat dengan aku, kau ikut Nabi. Allah tak cakap kau terus ke dari aku, tak ada. Tapi kena melalui Nabi. Sebab apa? Sebab kena melalui Nabi. Ni kena tahu kat ni. Sebab apa? Sebab Nabi adalah manusia. Macam mana kita nak menghubungkan manusia, hamba kepada Tuhan? Kalaulah kita direct kepada Tuhan, kita tidak akan dapat bertemu dengan Tuhan, sedangkan kita ni adalah manusia biasa. Belajar dengan Tuhan memang tak boleh. Jadi kita kena ada wasilah. Belajar dengan manusia, dengan manusia. Sebab Nabi boleh capai ke hadrat ilahi. Nabi dengan Allah, dia boleh berkomunikasi. Kita kena melalui Nabi supaya kita boleh berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita direct dengan Allah, mustahil kita boleh. Okey? Itu dia punya sebab kenapa kita perlu ada Nabi untuk kita nak sambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kalau ada majlis selawat Nabi ke apa, pergi je. Okey. Lagi satu, kalau kamu direct dengan Allah, apa yang akan berlaku? Takut-takut guru kamu adalah syaitan. Itu maksud dia. Okey. Seterusnya, berdoa. Yalah, orang kata berdoa ni satu perkara biasa kan, doa kan. Tapi dia tak tahu apa hakikat doa. Apa sebenarnya hakikat doa ni? Doa, ya Allah kan. Kadang-kadang doa dia bahasa Arab tapi dia pun sendiri tak faham. Kan? Sebenarnya biarlah doa kamu tu adalah doa yang kamu faham. Apa yang kamu minta tu kamu tahu apa kamu nak minta. Ud'uni astajib lakum. Kalau kita perhatikan dia punya terjemahan dia tu, pasti dia tu Allah akan makbulkan. Tapi kadang-kadang kenapa kita rasa bila doa tu macam seolah-olah macam tak kabul? Kenapa? Allah sendiri yang cakap, mohonlah kepada aku, sesungguhnya aku pasti akan mengabulkan permintaan. Kenapa? Siapa boleh jawab? Sebenarnya, hakikatnya, apa yang kamu minta, Allah akan kabulkan. Cumanya kamu tak faham. Kamu tak faham. Contohlah, kan? Kalau kamu ada anak, kamu boleh faham lah. Okay. Contohlah, anak kamu nak minta, nak PlayStation. Umur baru 3 tahun, kan? Umur baru 4 tahun. Nak PlayStation. Nak main game. Seorang ayah, kalau anak minta, dia nak bagi. Tetapi takkanlah dia nak menzalimi anak dia. Baru umur 3 tahun, 4 tahun nak main game. Kan? Biarlah dia belajar dulu ke apa. Maksudnya apa? Kadang-kadang Allah tak bagi kita kabulkan dulu supaya mengikut kesesuaian kita. Mengikut kesesuaian kita. Mungkin doa yang kita minta tu mungkin akan datang. Bukan hari ini. Mungkin akan datang yang sesuai untuk kita sebab dia lebih tahu mana yang lebih baik untuk kita. Betul tak? Macam ayah kamu sebenarnya dia lagi tahu apa yang baik untuk kamu.
Itu sebab kalau dia masukkan kamu kat sekolah ni, janganlah kamu nak rasa sedih. Sebab dia tahu kalau kamu masuk sini ada dia punya hikmah dia. Jadi Allah akan kabulkan, tapi mengikut kamu punya kesesuaian. Boleh? Jadi berdoalah kepada Allah. Kalau kamu susah nak menghafal Quran, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz dulu macam tu juga. Susahnya lah menghafal Quran. Rupa-rupanya aku ni tak berdoa, kan? Kadang-kadang doa kita tak yakin sebab apa? Kita tak yakin dengan Allah. Sebab apa? Sebab kita tak ada perhubungan dengan Allah. Kita punya hubungan kita sangat jauh dengan Allah. Bila kita nak doa, kita tak yakin. Betul boleh ke ni kan? Sebab apa? Tak ada perhubungan sebenarnya. Contohlah kamu nak minta satu bantuan dekat sultan, kan? Kamu hanya menyebut, aku nak minta bantuan dah dengan sultan ni. Tapi kamu sendiri pun tak ada hubungan dengan sultan, tak buat satu kertas kerja ke, nak buat ni, nak jumpa ke. Macam mana kamu nak dikabulkan? Sebab kamu sendiri tak yakin. Boleh, aku rasa macam tak lepas ni. Sebab apa? Hubungan dengan sultan pun tak rapat. Biasanya manusia ni kalau dia rapat, kan, contohlah kamu ada kabel lah, kan? Ayah kamu ada kabel besar, kan? Kalau dia bagi sikit, kan, orang kata kata-kata ayat-ayat yang manis, insya-Allah dapat. Itu dengan manusia. Tapi kalau dengan Allah, lagilah sebenarnya Allah mendengar rintihan kamu di dalam hati kamu. Nampak tak dia punya hakikat doa tu? Sebenarnya Allah akan makbulkan, insya-Allah. Kalau kamu rasa susah nak menghafal Quran, ya Allah, ya Tuhanku, kau bantukanlah aku, ya Allah. Untuk aku mudah menghafal Quran, ya Allah. Itu sebab alhamdulillah ustaz doa tu dapat teknik al-ihsan. Sejarah nak cipta ni pun sebenarnya Kit Hafazan ni ustaz dah dapat dia punya idea, tapi macam mana nak wujudkan kit ni? Macam mana nak wujudkan kit ni? Jadi ustaz pun mohon kepada Allah, ya aku macam mana ni? Ustaz mohon lah, macam Melayu je, tak ada Arab pun, kan? Allah ni dia bukan tak tahu bahasa Melayu. Allah tahu semua bahasa. Maka Allah pun mengilhamkan ustaz, kau rujuklah pada isteri kamu. Rujuk pada isteri kamu. Sebab isteri ustaz dia kira macam pandailah dalam craft tangan ni, sikit-sikit menghias, tu bab dia lah. Jadi ustaz bagi tahu dia, abang nak macam ni, dia punya cara dia macam ni, nak bagi dia fokus macam ni. Betul, dia pun dengan kepakaran dia pun mereka tu dia bagi sampel. Oh macam ni, okay. Jadi maka terciptalah kit ni. Sebab apa? Kit ni tak silap ustaz, bukan tak silap ustaz. Saya rasa memang tak ada yang buat lagi melainkan ustaz yang pertama yang buat benda ni. Pernah ke kamu tengok ustaz semua ni? Tak pernah, kan? Inilah yang dikatakan ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau kamu nak tahu, Allah ni dia bagi ilham pada kamu, cuma kamu tak perasan. Sebab dalam Al-Quran sebut sesungguhnya Allah sendiri membagi ilham kepada burung untuk mencari rezeki. Dalam Al-Quran sebut burung dengan tawakal dia dengan Allah, dia daripada sarang pergi keluar, balik dengan membawa rezeki kepada anak dia. Itu binatang. Kalau kita, apatah lagi. Maksudnya Allah yang bagi ilham kepada burung untuk mencari rezeki. Dia pun tak ada pula berguru dengan siapa, kan? Okay. Jadi faham dia punya konsep dalam ihsan ni, maksudnya perhubungan kita dengan Allah, macam mana kita nak berdoa semua. Bila kita dah betul kita punya cara, kita punya mindset kita dah betul, barulah kita bila nak menghafaz dengan mudah. Okay? Kalau kamu tak settlekan benda ni, memang kita akan